Assalamualaikum. Itu tentang dekatkan diri kepada Tuhan. Kira-kira hampir 2 bulan yang lalu, di Berita Harian Singapura ada menyiarkan rencana tentang muzik Islam. Penulis mengatakan muzik Islam ini sama penting dengan seni Islam, dan dia mengatakan Islam menggalakkan muzik. Saya bertanya di Facebook beliau apakah yang dimaksudkan dengan muzik Islam. Dia menjawab apa muzik yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya, apakah benar Islam menggalakkan muzik, dan adakah nas yang menggalakkan muzik Islam? Dan soalan kedua, ini benar ada nas ini, apakah boleh menyucikan hati dan menyelesaikan jiwa? Terima kasih. Kacau ni jawab ni. Okey. Pertama kita kena kita kena bezakan dua perkara. Satu nyanyian, satu muzik. Adapun nyanyian memang ada dalam hadis. Seperti mana hadis Bukhari, Jariyah yang menyanyi di rumah Nabi pada hari raya. Abu Bakar larang, Nabi kata da'huma ya Abu Bakar, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Nabi benarkan. Anjashah yang merupakan orang yang bawa mencepatkan unta yang berjalan pada zaman Nabi, dia menyanyi untuk menyegerakan perjalanan unta-unta yang Nabi juga terlibat. Nabi kata mahlan ya Anjashah la tuksiril qawarir, pelan-pelan wahai Anjashah, jangan pecahkan kaca. Pasal isteri-isteri Nabi tak mampu. Bila Anjashah menyanyi tu, lagu di setengah suara dia, unta bertambah galak untuk berjalan pada waktu malam. Tu ke suara kan. Ada orang dia menyanyi, unta terkejut. Tapi Anjashah menyanyi, unta bertambah laju. Tapi Nabi tak komplain Anjashah. Bahkan Nabi kata jangan laju sangatlah bagi dia. Artinya baguslah, okey. So di sudut itu nyanyian tidak ada masalah. Walaupun ada orang cuba nafikan, nyanyian tidak ada masalah. Syair tidak ada masalah. Omar antara orang yang minat syair. Syair Zuhair bin Abi Sulma yang diminati oleh Omar. Siapa yang tahu mengaji Arab ni, Ustaz Fathur Rahman semua, tentang mu'allaqat as-sab'ah, ya, tentang mu'allaqat, puisi-puisi Arab jahiliah yang baik. Dan kita tahu dan panjang cerita tentang bagaimana Zuhair bin Abi Sulma, dan kalau cerita lagi 2 ceramah tak habis. Okey. Saya dulu sastra Arab. Okey. Balik kepada muzik. Muzik satu benda yang berasingan. Tidak semestinya menyanyi mesti ada muzik. Mungkin menyanyi tanpa muzik. Bila ada orang keliru, bila dia nak haramkan muzik, dia haramkan menyanyi. Dan ada juga orang dia keliru, bila dia kata muzik tu boleh, dia gunakan dalil hadis tentang hak menyanyi. Hak tu kes menyanyi. Tuan-tuan faham maksud saya? So kita tidak ada satu hadis yang jelas yang menyatakan bahawasanya muzik ini disuruh, tak ada. Tapi kita ada hadis yang agak samar, macam muzik dilarang, seperti hadis ma'azif yang disebut secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari, ditolak oleh Ibn Hazmin Al-Andalusi dan diterima oleh sebahagian. Kerana ma'azif maksudnya benda yang bergeser. Kita tahu pasal benda yang bergeser ni banyaklah. Sebab muzik zaman ada muzik tak bergeser macam gendang. Ada ulama sensitif. Pada zaman Nabi, Nabi benarkan satu alat muzik, iaitu duf ataupun daf. Boleh dibaca dengan 2 qiraat. Duf itu dia boleh daf, kita panggil kompang lah. Dan sebahagian ulama straight, kompang tu pun kompang hak lepe. Kalau ekor dia panjang tak boleh, sebab dia begitu. Dan sebahagian lebih straight seperti Al-Albani, dia cuba kalau dipukul oleh budak-budak jariah, kalau orang tua pukul tak jadi. Itu pun saya fikir telah terkeluar daripada kerasionalan maksud maqasid agama, the purpose behind the ruling. Dia panggil maqasidus syariah. Apakah tujuan syariah? Okey. Nabi kata al-farq bainal halal wal fasl bainal halal wal haram. Pemisah antara halal dan haram itu ialah darbul duf, pukulan gendang. Maksudnya kahwin yang halal beza dengan zina. Kahwin itu ada perayaannya, ada pukulan gendang.
Maksudnya satu alat muzik yang diizinkan. Kalau muzik tidak bergesel, ma'azif ni boleh jadi bergesel, sebahagian kata bertali, macam-macam. Tapi azafa maksud benda yang bergesel. Macam mana sekarang kita ada komputer boleh produce macam-macam muzik tanpa ada sebarang geselan. Kita boleh absorb bunyi ketukan tangan atau orang berjalan, bunyi air seperti menaki taruh, dan kemudian kita boleh producekan muzik yang ini juga memberikan satu ruang definisi yang lain, perbezaan pandangan di kalangan sarjana. Ibn Hazmin Al-Andalusi terkenal sebagai seorang yang straight kerana dia terkenal daripada aliran literal zahiri. Biasanya dia akan mengharamkan banyak benda, tapi not dalam kes muzik. Mungkin di atas beberapa sebab. Sebabnya mungkin salah satu dia daripada Andalus. Di Andalus muzik dah berkembang. Kita kena tahu hospital awal ditubuhkan oleh umat Islam. Bimaristan, dia panggil dalam bahasa Parsi Bimaristan. Bimaristan itu ialah hospital yang ditubuhkan oleh orang Islam. Ditubuhkan di bawah kerajaan Baghdad dan ditubuhkan juga di Andalus. Dan salah satu cara untuk mengubat orang sakit, hospital orang Islam dulu ni, barat ambil daripada konsep kita, dia ada pokok macam-macam cantik, ada air, dan mereka masukkan elemen muzik supaya nak memberikan ketenangan kepada pesakit. Dan kita tahu salah seorang tokoh terkenal, Al-Farabi, dia anggap sebagai a great musician pada zaman dia, ahli muzik yang hebat. Dikatakan dia menguasai 70 bahasa, sehingga mengagumkan orang yang mendengar. Dengan berbagai bahasa dia boleh bercakap. Dan apabila dia masuk ke dalam majlis, dia dicabar, dia main muzik. Sekali-kali pertama dia main, semua orang senyum. Dia main lagi, semua orang gelak. Dia main lagi, semua orang menangis. Dan dia main sekali lagi, semua orang tidur. Ceritanya lah, saya pun tak tahulah ceritanya, kan. Saudara pernah tengok, saya filem Sang Pencerah, Kiai Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah, kan. Dia kan suka main, bukan bongo, biola. Dia suka main biola. Dan kemudian menyebabkan sarjana ada pandangan yang berbeza-beza. Di kalangan ahli-ahli sufi, terutama golongan Maulana, Maulana ni merujuk kepada Ar-Rumi di Turki. Mereka ini juga menjadikan tarian muzik ini sebagai elemen kerohanian. Saya nak cerita logo background benda ni. Okey. Tetapi kita tidak ada bukti bahawasanya muzik boleh membangunkan kerohanian. Tapi ada tak experience yang menunjukkan muzik boleh menimbulkan kesedihan? Ya. Muzik boleh menimbulkan kesayuan? Ya. Adakah muzik boleh mendekatkan diri pada Tuhan? Tak ada nas lah. Tapi adakah muzik itu haram? Ini juga benda khilaf. Kalau dia haram, mesti dia ada illah. Illahnya apa? Adakah illah kerana dia bergesel? Kalau macam tu, macam mana kalau dia tak bergesel? Adakah illahnya kerana dia melalaikan? Macam mana jika dia tak melalaikan daripada solat? Kita dengar muzik, tapi kita, macam mana kalau melalaikan? Bukan saja muzik, kita dengar burung bunyi. Dengar. Tuan-tuan tahu, di Singapura tak ada. Di Malaysia dulu zaman ni, sebelum sebelum Perancis melanggar Malaysia. Tahu? Tuan-tuan, Perancis tak pernah langgar Malaysia. Okey. Ada orang setengah orang dia suka pi tahan jerat burung tukuku. Tahu? Burung merebuk. Dia pergi, dia pandai lah. Saya pun tak, susah nak buat burung ni, kena pandai. Binatang yang senang untuk kita buat ialah binatang yang boleh membaca dua huruf, iaitu kaldai, I dan O. Yang lain kita okey. Mereka pergi untuk dengar burung tu. Dia boleh sampai tak semayang, punya gila dengar burung tu. Itu juga melalaikan. Dia tidak muzik, dia suara burung. Kalau ilahnya melalaikan, maka kalau kita boleh bunuh ilah itu, maka tak timbullah. Bila kita stop time semayang,
kita tak buat maksiat dengan muzik, kita tak mix, maka tentu ada hukuman yang lain. Maka ada dua pandangan. Satu pandangan haram, tanah tahrim alatul darb yang ditulis oleh Albani rahimahullah, dan pandangan dia mengharamkan. Satu pandangan menghalalkan pada zaman ini, iaitu fiqhul musiqa, al-ghina wal musiqa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan, benda khilafiah. Siapa nak dengar tapi jangan sampai tak semayang pergi buat benda maksiat. Siapa tak mau dengar pun tak apa, jangan bertumbuk kerana pasal orang dengar muzik. Ada nasyid, ada muzik. Orang dengar Maher Zain, ada muzik. Tapi tak melalaikan. My personal experience, kadang-kadang benda ni saya rasa berkaitan dengan tujuan. Bila kita nak dengar lagu yang nak pergi dengar lagu yang ada unsur merepek sikit, masa kita awal buka, dia sudah ganggu kita punya perasaan kita. Tapi bila kita nak dengar lagu macam Maher Zain yang dinyanyikan kerana ada unsur nak mendekatkan diri pada Allah, kita rasa kita dengar, kita rasa sedap kita dengar, dan kita rasa kita tak lalai, kita rasa sedap untuk kita menyebut nama-nama Allah Azza wa Jal. Maka sebab tu saya rasa tak payah balah masalah ni. Dunia Islam berbalah puak yang haramkan muzik dengan ta'ar sampai sesat menyesat. Dia tak sampai sesat menyesat. Tak sampai sesat menyesat. Siapa yang nak kata haram, dia jangan ambil. Siapa yang kata halal, dia ambil dengan kadar-kadarnya. Makan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampau. Makan dan minum pun tak boleh melampau. Dengar muzik pun tentulah tak boleh melampau. Dengar muzik, saya ingat Opa Gangnam Style, saya rasa tak tahulah kan melampau ke tak. Wallahualam. Tapi kalau sampai mengeluarkan seseorang daripada batas kerasionalan, orang tengok jadi pelik pada orang, teroncat-rencat makan tak rasional, maka itu bukan tabiat Muslim. Tapi just satu muzik yang very, kita dengar sentimental. Kalau tidak nanti, saya bukan kata tak apalah, setengah orang dia kata haram muzik, tapi handphone dia bukan main. Angkat tu, saya kata bila dia angkat handphone, Astagfirullah atau lain kali you silent lah kalau dia nak. Tapi so tak apalah, kita hormat dua-dua belah pihak. Tanya saya untuk hari ni dan setakat ni, mungkin ke depan saya ubah pandangan. Saya tak berpendapat muzik haram jika dalam batasan yang tidak melampau sehingga mengeluarkan seseorang daripada tabiat dia sebagai Muslim yang baik kepada tabiat Muslim tak baik. Macam makan, banyak mana tabiat tu susah. Bila you sampai terloncat-loncat, lu habis orang kata, awak hampangnya pelik ni. Haram lah macam tu. Macam makan lah, sampai tak boleh menafas, melampau lah tu kan. Dia kata, berapa biji kopau ni halal? Mana aku nak tahu, pohon hang lah. Pohon hang lah kan.